Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala bekalkan ke atas kita nikmat kesihatan, waktu dan kesempatan untuk kita bersama-sama sekali lagi pada malam ini bagi menyambung semula pengajian kitab yang pertama, iaitu kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan yang berbahagia Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Kita akan menyambung kuliah yang seterusnya pada membicarakan pelajaran yang ke-24, iaitu adab minum. Adab minum dan juga segala perkara yang berkaitan dengan minuman yang mensihatkan. Segala minuman dan minuman yang mensihatkan. Jadi sebelum daripada kita masuk terus membicarakan kitab ini, saya nak menakalkan daripada beberapa perkataan dan himpunan petua-petua ataupun nasihat-nasihat yang baik yang terhimpun di dalam kitab Kitabul Adab, yakni kitab yang membicarakan tentang 50 adab dalam 50 keadaan, yang disusun melalui satu pengajian bersama dengan Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit Al-Hadrami. Yang dalam kitab ni banyak sangat fawaid ataupun faedah-faedah yang diambil daripada kelakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga adab-adab yang kebiasaannya dilakukan oleh salafun salihin. Yang mana kita lihat kebelakangan ini kita banyak meninggalkan adab-adab yang baik yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah, dan juga adab-adab yang baik yang telah dilakukan ataupun yang telah dicontohkan oleh kehidupan salafun salihin, yakni orang-orang yang soleh daripada kalangan kita yang terdahulu sebelum daripada kita ni. Jadi dalam kitab ni dia ada membicarakan tentang beberapa lagi daripada adab-adab tambahan.
ketika akan minum. Sebab dalam kitab adab perempuan ni dia tak berapa lengkap lah. Dia tak menyatakan secara keseluruhan adab yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang itu ketika hendak minum. Okey, insya-Allah kita akan sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hafizahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita akan ambil satu faedah. Satu faedah yang mana faedah ni merupakan satu kebaikan dalam kehidupan seseorang andainya mereka berpegang dan mereka contohi. Sebahagian ulama berkata, jika terkumpul 4 perkara pada suatu makanan. Semalam kita membicarakan tentang adab makan dan juga makanan-makanan yang sepatutnya kita makan. Jadi jika terkumpul 4 perkara pada suatu makanan ataupun suatu hidangan, maka telah sempurna makanan tersebut. Maka makanan itu walaupun bukan daripada makanan yang mahal harganya, walaupun bukan daripada makanan yang lazat rasanya, tetapi kalau berhimpun 4 perkara ini, nescaya telah sempurnalah keberkatannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hidangan ataupun makanan yang dimulai dengan membaca bismillah sebelum daripada makan. Apabila nak makan, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hidangan ataupun makanan yang disudahkan dengan pembacaan alhamdulillah setelah selesai daripada makan. Yang ketiga, makanan yang dimakan secara bersama-sama, yakni makanan yang dimakan secara berjamaah. Makanan yang dimakan secara berjamaah. Dan yang keempat, makanan yang didapatkan daripada harta yang halal ataupun daripada sumber yang halal, dan makanan itu daripada jenis yang halal. Maka kalau berimpun 4 perkara ini, maka makanan itu dah termasuk dalam makanan yang sempurna. Walaupun kita hanya makan nasi putih dan telur dadah dan sup kosong saja, tapi kalau ada 4 perkara ni, dah kira sempurna dah makanan tersebut. Tetapi kalau makanannya sedap, makanannya lazat, hidangannya mahal, kita tak lakukan 4 perkara ni, maka tak sempurnalah. Seolah-olah tidak menyempurnakan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal hidangan tu nombor 2. Yang penting bagaimana caranya kita nak menyempurnakan keberkatan hidangan dan juga makanan yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan insya-Allah lah dengan sedikit faedah yang kita ambil daripada para ulama ni dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Baik. Kemudian kita masuk pada membicarakan tentang adab-adab ketika minum yang tidak terdapat dalam kitab adab perempuan. Siapa yang sempat menulis maka boleh tulis. Kalau siapa yang rasa dia nak memberikan sedikit sumbangan dalam pengajian kita ni, dia boleh tuliskan di ruangan komen tu sebagai nota tambahan, kerana tak disertakan dalam nota yang akan kita berikan. Di antara adab-adab ketika minum, yang pertama, minum dengan menggunakan tangan kanan. Seperti mana yang telah kita maklumkan, waktu makan pun dituntut supaya makan dengan tangan kanan. Begitu juga minum juga dituntut supaya minum dengan tangan kanan. Larangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan jangan kamu makan ataupun minum dengan tangan kiri. Kerana apa? Kerana sesungguhnya syaitan itu kelakuannya makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri. Jadi yang pertama adabnya minum dengan menggunakan tangan kanan. Yang kedua, membaca bismillah sebelum daripada minum. Membaca bismillah sebelum daripada minum kalau kelakuan ini berasingan dengan makan. Maksudnya kalau kita makan tu, kita dah berdoa sebelum daripada makan, maka ia termasuk dalam doa untuk kita minum. Tetapi kalau kita nak baca bismillah juga ketika minum, itu lebih ahsan, lebih baik. Kerana setiap perkara kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta'. Jadi kita beramal dengan mafhum hadis ni. Barang siapa yang melakukan satu-satu pekerjaan yang ada manfaat di sisi syarak,
setiap pekerjaan yang setiap pekerjaan yang ada manfaat di sisi syarak yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka setiap pekerjaan itu seolah-olah akhta' terpotong, yakni seolah-olah tidak mendapat keberkatan. Jadi mafhum mukhalafah daripada hadis ni, setiap pekerjaan yang ada manfaat di sisi syarak, yang dipandang harus di sisi syarak, kalau kita mulakan dengan bismillah, maka ada kebaikan, ada keberkatan. Jadi nak minum baca bismillah, walaupun sebelum daripada makan kita dah baca bismillah pun tak jadi satu kesalahan. Bahkan dituntut. Dia akan memberi kebaikan yang lebih. Okey, baik. Kemudian kalau kita nak tambah dengan doa pun tak apa. Sebab tu membaca doa sebelum daripada minum. Kemudian setelah selesai daripada minum, kita dituntut supaya membaca doa setelah selesai daripada minum air. Seperti mana yang ada dalam kitab ni, dia menyatakan alhamdulillahilladzi, ini di antara doa dia, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a azban furutan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina, alhamdulillahilladzi saqani wa arwani. Itu di antara doa yang diajarkan oleh ulama ketika kita selesai daripada minum. Baik. Kemudian yang keempat, minum dengan 3 kali nafas. Minum dengan 3 kali nafas. Yakni setiap akan minum kita membaca bismillah, dan setiap selesai minum membaca alhamdulillah. Seperti semalam kita ingatkan, bila minum maksudnya kita bernafas di luar daripada tegukan air. Maksud 3 kali nafasnya 3 kali teguk. Kalau kita nak minum, contoh ada cawan, kita pegang cawan, nak minum kita tarik nafas dulu, kemudian baru kita minum air. Okey, mana jangan bernafas di dalam air. Jangan bernafas di dalam air. Kemudian setelah selesai satu tegukan, alhamdulillah. Kemudian sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, kita pun seteguk. Kemudian letak alhamdulillah. Kemudian kali ketiga pula kita angkat sekali tegukan bismillahirrahmanirrahim, kita minum, kemudian kita letak, kita pun sebut alhamdulillah. Kenapa ni pun berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu daripada kelakuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia termasuk sebahagian daripada sunnah lah, sunnah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan wa yaqulu innahu arwa wa abra'u wa amra'u. Rawahu Ahmad wa Muslim. Jadi hadis ini riwayat daripada Al-Imam Ahmad dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan 3 kali nafas, yakni 3 kali tegukan. 3 kali nafas maksudnya 3 kali tegukan. Dan berkata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya minum dengan 3 kali nafas, yakni 3 kali tegukan, dapat lebih menghilangkan rasa haus dan terhindar daripada penyakit, dan lebih sempurna tatkala masuknya air itu ke dalam tubuh. Kita minum 3 kali tegukan. Kita kali pertama bismillahirrahmanirrahim, kita pun teguk sekali, letak alhamdulillah. 3 kali tu Nabi kata ia lebih sempurna. Dapat menghilangkan rasa haus dan boleh menghindarkan daripada penyakit, dan lebih sempurna keadaan air tu masuk dalam tubuh kita. Ini di antara perkara yang kita kena amalkan. Bahkan sebahagian daripada riwayat salafun salihin, di antaranya Al-Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus rahimahullahu ta'ala, dia berkata, diriwayatkan daripada salafun salihin, ini kelakuan daripada orang-orang yang saleh.
Bila kata salafus salih ni, mana golongan yang terdahulu, golongan yang telah mendapat jaminan kebaikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan lepas daripada tabi'in, kemudian tabi'in. Tu golongan tu, selepas tu ada golongan lagi, golongan lebih kurang 300 hingga 400 tahun selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan teruslah mereka daripada kalangan salaf dan khalaf, orang-orang yang terdahulu daripada kita, yang kehidupan mereka itu memang dipenuhi dengan kehidupan yang baik, dengan amalan-amalan saleh. Mereka berkata, jika akan minum air, maka disuruh dengan 3 kali nafas, yakni 3 kali tegukan. Kemudian membaca doa berikut, dia kata. Ini kaedah dia. Yang pertama, sebelum minum disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah daripada minum, kita pun mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tegukan yang pertama. Kemudian tegukan yang kedua, baca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah minum, kita pun baca Alhamdulillahirabbilalamin. Tegukan yang ketiga pun kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita letak, kita baca Alhamdulillahirabbilalamin. Kemudian kita baca doa yang awal tadi, Alhamdulillahirabbilalamin allazi ja'alahu 'azban furatan sa'iran birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Jadi insya-Allah doa ni nanti kita akan masukkan di ruangan komen. Doa ni mungkin panjang, jadi kita tak ada yang tak sempat menulis dan sebagainya. Doa dan kaifiat ni kita akan masukkan dalam ruang komen nanti. Dia berkata, barang siapa yang minum dengan cara yang telah dinyatakan tadi, iaitu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah sebanyak 3 kali, dan disudahi dengan doa tadi. Siapa yang minum dengan cara yang macam ni, maka minuman yang telah diminum akan bertasbih selama dalam perutnya, dan 70,000 malaikat akan beristighfar untuknya. Allahu Akbar. Tu siapa nak beramal, boleh beramal lah. Siapa yang tak nak tu masing-masing punya keyakinan dan kepercayaan. Jadi orang yang nak beramal, dia akan beramal insya-Allah. Jadi pun tak ada satu kesalahan. Bukanlah satu perkara yang menyalahi daripada perbuatan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun tak sandarkan kelakuan ini dengan kelakuan Nabi. Cuma kita sandarkan pada kelakuan orang-orang yang soleh, yang mana mereka terdahulu telah mengamalkan benda ni dan memberi kesan yang baik dalam kehidupan mereka. Memberikan kehidupan yang baik dalam kehidupan mereka. Bahkan sebahagian daripada para ulama menyatakan, seperti mana berkatanya Al-Habib Ali Al-Jufri hafizahullah ta'ala, siapa yang mengamalkan minum cara yang kita nyatakan tadi, yang dinyatakan oleh ulama ni, selama mana air itu ada dalam tubuh badannya, maka akan mencegah diri seseorang itu daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syarat dia ikhlaslah mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dia berpegang kepada air itu yang menahan diri daripada maksiat. Semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, selepas kita nak minum tu dengan membaca bismillah dan sebagainya, hendaklah minum dalam keadaan duduk. Minum dalam keadaan duduk. Kerana minum dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan tidur yang dalam keadaan berbaring, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh kecuali jika terdapat keuzuran. Ini kecuali kerana sakit. Berdasarkan daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul ladzi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi lastaqa'a." Hadis riwayat daripada Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Artinya, jika orang yang minum dalam keadaan berdiri, dia mengetahui kesan sampingan yang akan terjadi dalam perutnya, nescaya dia akan memuntahkan minuman yang dia minum ketika sedang berdiri. Kalau orang yang minum ketika berdiri itu dia tahu kesan daripada
air yang dia minum dalam keadaan berdiri, nescaya dia akan muntahkan air tersebut. Ini kata Rasulullah. Maksudnya apa? Adalah kesan sampingan yang akan berlaku kepada orang yang mengamalkan minum air ketika berdiri, melainkan ada darurat, melainkan ada keuzuran. Di hadis yang lain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yashrabu qa'iman faqala qih. Nabi kata qih. Qala lima. Qala ayasurruka ayyashraba ma'akal hirru? Qala la. Qala qad syariba ma'aka man huwa syarrun minhu syaitan. Hadis riwayat daripada Al-Imam Ahmad. Nabi daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melihat seorang lelaki minum dalam keadaan berdiri. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada lelaki tersebut, qih, yakni muntahkan, disuruh keluarkan. Kemudian lelaki itu berjawab, mengapa nak kena muntahkan ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, apakah kamu ingin minum bersama dengan kucing? Adakah kamu ingin minum bersama dengan kucing? Sang lelaki itu menjawab, tidak. Maka Nabi berkata, sesungguhnya telah minum bersama makhluk yang lebih buruk daripada kucing, iaitu syaitan. Kenapa yang minum berdiri ni kucing je biasanya? Nabi SAW kata, mu nak minum macam kucing ke? Dia kata, tak Rasulullah, kenapa pula? Kerana ada satu lagi keadaan yang lebih buruk kelakuannya daripada minum berdiri itu berserta dengan kamu, iaitu syaitan. Ini mana tegahan di atas jalan makruh lah, bukan tegahan di atas jalan haram. Kemudian Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala dia berkata, kalau seseorang tu dia memang kena minum dalam keadaan berdiri, mana tak dapat tidak dia kena minum dalam keadaan berdiri, maka katanya gerakkanlah kedua ibu jari kakinya. Nak minum sambil berdiri tu, kalau memang tak dapat tidak, mungkin tak ada kursi dan sebagainya, minum ketika berdiri tu, kita gerakkan ibu jari kaki tu, kedua-dua tu. Kemudian membaca doa, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi syaribal ma' qa'iman wa qa'idan. Ni amalan, apa kita kata ni, amalan yang dinyatakan oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Selawat ke atas Nabi. Kemudian kita menyatakan tentang di antara sifat Rasulullah ni, kalau lihat dalam kitab Syama'il Tirmizi itu, ada menggambarkan tentang keadaan minum Rasulullah. Ada ketika Rasulullah minum berdiri, ada ketika Rasulullah minum dalam keadaan duduk. Tapi ulama tanggung. Antaranya mereka menyatakan Nabi minum ketika berdiri nak menunjukkan bahawa minum berdiri itu tak termasuk dalam perkara yang diharamkan. Diperbolehkan ketika ada satu masalah. Antaranya ketika minum air zam-zam pun diperbolehkan, diharuskan untuk kita minum dalam keadaan berdiri. Itu tak apa, ulama tanggung kat situ. Okey, jadi barang siapa yang melakukan hal ini, ketika dia minum iaitu dia menggerakkan kedua ibu jari kakinya, maka minuman yang dia minum dalam keadaan berdiri itu tidak akan menyebabkan kesan sampingan pada tubuhnya. Kalau nak minum berdiri, bolehlah. Mana kita minum dalam keadaan goyangkan ibu jari kita tu, kemudian kita baca doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi syaribal ma' qa'iman wa qa'idan. Okey, baik. Dan yang seterusnya tidak bernafas ke dalam gelas air yang sedang diminumnya. Kita dah khabar dah, kuliah semalam tu saya ingatkan dah. Kerana apa? Kerana dikhawatirkan keluarnya ludah atau air liur lah, ataupun aroma yang kurang baik, ataupun udara yang tidak elok daripada mulut yang boleh merubah kelazatan minuman, ataupun yang boleh menyebabkan air itu tercemar dengan sesuatu yang buruk. Kerana bila kita hembus nafas kita tarik itu, kita hembus nafas dalam air. Jadi yang keluar daripada mulut kita ni dipanggil karbon dioksida. Jadi bila bercampur dengan air itu, dia akan menghilangkan bau haruman air lah. Contohnya kita ni bangun-bangun pagi tak gosok gigi, air teh, kopi tu haruman dia wangi dah.
kita pun hembus lah tu. Waktu nak sedut minum tu dah bau lain dah. Tu dia kata jangan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Hadis ini muttafaqun alaih. Nabi SAW menyatakan, jika salah seorang daripada kamu nak minum air, maka janganlah bernafas ke dalam gelas. Sebab tu kaedah minum Rasulullah tu dia bernafas di luar. Minum 3 kali. Waktu kita minum tu tahan nafas. Bila letak air, kita pun bernafas. Waktu tarik, minum air lain. Okey, baik. Kemudian sebelum daripada minum, disuruh apa ni? Melihat kepada minuman sebelum kita minum. Suruh tengok. Dianjurkan supaya kita tengok. Kenapa? Kerana dikhawatiri terdapat kotoran yang jatuh di dalam minuman. Takut kita main capai je, kita pun tak tengok ada semut ke, ada cicak ke, ataupun apa-apa binatang kumbang ke, lalat ke, kita pun minum. Takut-takut adanya binatang-binatang ataupun kotoran ketika kita nak minum. Kerana itu disuruh tengok. Seperti mana kita lihat pernah satu keadaan berlaku kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana dia ni seorang yang ulama yang sangat hebat daripada kalangan habaib, yang matanya buta sejak daripada kecil lagi. Dia termasuk orang yang matanya buta daripada kecil, tetapi dia membesar sebagai orang yang sangat hebat lah, sehingga dia menjadi ulama yang hebat, sehingga dijadikan tempat rujukan, sehingga amalan-amalannya sampai sekarang kita amalkan. Jadi ada sebahagian daripada orang ni dia tak percayalah bagaimana orang yang buta ni boleh mengarang kitab, boleh mengajar, boleh mengeluarkan mutiara-mutiara kata yang hebat-hebat. Dia tak percaya. Jadi dia pergi berziarah ke rumah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Jadi ketika nak minum air tu, jadi dia ni dalam keadaan tu lah, betul ke orang buta ni pandai dan sebagainya. Nak minum air, maka dijamukan kepada orang yang dalam keadaan sangsi ni, dijamukan dengan air kopi. Dengan air kopi. Jadi ketika dia nak minum tu, dia tak tengok lah. Dia tengok kepada Habib Alwi ni, Habib Abdullah ni, dia tengok je. Waktu dia nak minum, ketika dia nak minum tu, Habib Abdullah kata, nanti. Jangan minum dulu. Kenapa jangan minum? Cuba tengok dalam air kau ada apa. Bila dia tengok, rupanya dalam air dia memang ada lalat. Dalam kopi tu ada lalat. Ketika tu baru dia kata, Masya Allah, lalat dalam kopi pun dia boleh nampak, sedangkan mata dia buta. Nak kata Allah Ta'ala beri kepada dia karamah, mata hati dia cerah. Sejak daripada tu dia percayalah akan hebatnya orang ni. Jadi itulah di antara perkara yang disuruh kita lakukan sebelum daripada minum air, supaya kita lihat dulu keadaan kita nak minum tu, kita tengok air tu. Kalau air tu daripada air yang berwarna gelap dan sebagainya, lagilah dituntut, takut ada semut dan sebagainya. Okey, walaupun kita sibuk buah sekalipun, jangan lupalah kita tengok. Terkadang kita ni, kenapa disuruh tengok? Ada ketikanya ketika kita minum ataupun makan bersama orang ramai, kita dah sibuk buah-buah, kita capai kita pun minum, tanpa tengok rupanya air yang kita ambil air orang lain. Ada juga macam tu. Orang sebelah duk tengok je, benda ambil air aku pula ni. Jadi kita kena tengok supaya tak salah, tak tersalah mengambil hak orang lain. Okey, baik. Itu sebahagian daripada adab sebelum kita minum, dan juga adab selepas daripada kita minum. Kalau air yang kita minum tu termasuk air yang khusus, dia ada beberapa jenis air yang termasuk air yang khusus lah, antaranya susu dan juga air zam-zam. Nanti kalau susu, kita akan masuk bab membicarakan tentang susu. Kalau kita minum air zam-zam, kalau minum air zam-zam, dia ada adab tambahannya. Ada adab tambahannya. Antaranya apa? Dituntut kita ni supaya menghadap kepada kiblat. Dituntut menghadap kepada kiblat, dan disuruh kita ni minum dengan senapah kalau air zam-zam. Tapi jangan senapah botol besar tu. Maksudnya dalam segelas yang kecil lah. Itu disuruh kita minum lah dalam keadaan senapah. Ini amalan sebahagian daripada para ulama. Kemudian disuruhlah kita ni membaca doa. Mintalah apa-apa doa yang baik. Minta doa yang baik ketika kita minum air, disertakan dengan selawat ke atas Nabi SAW. Kemudian kita berdoa. Kalau Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, ketika dia minum air zam-zam, dia selalu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a
wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Tiap kali dia minum air Zam-Zam, inilah doa dia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Doa yang dibaca oleh Abdullah ibn Abbas ketika minum air Zam-Zam. Ini sebahagian daripada adab, apa kita panggil, adab ketika nak minum. Ketika nak minum dan adab ketika selesai daripada minum. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang kita berikan tu dapatlah memberikan manfaat yang baik untuk kita, supaya kelakuan kita ni sentiasa membetuli dengan adab dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membetuli kelakuan orang-orang yang saleh. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang meniru-niru kelakuan satu kaum, maka mereka itu mengikuti kaum tersebut. Kalau kita berusaha dalam kehidupan ni meniru kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebahagian daripada mereka yang mengikuti Rasulullah. Kalau dalam kehidupan ni kita berusaha meniru kehidupan orang-orang yang soleh, maka kita pun termasuk sebahagian ataupun golongan orang-orang yang soleh. Walaupun kita bukan orang soleh, tetapi ketika kita berusaha untuk mencontohi, meniru kehidupan mereka, maka kita pun termasuk sebahagian daripada mereka. Kita mungkin tak mampu nak mengikut amalan akhirat mereka dengan semayang malamnya, ataupun menuntut ilmunya, ataupun pengamalan zikirnya, baca Al-Quran. Mungkin kita tak mampu. Tapi takkanlah kita tak mampu nak mengikut cara pemakaian mereka, cara makan mereka, cara minum mereka, cara kehidupan yang memang kita kata mudah untuk kita ikut. Takkan kita tak boleh nak ikut. Jadi kalau tak mampu nak ikut keseluruhan, jangan ditinggalkan keseluruhannya. Okey. Jadi habis sampai situ dulu berkenaan tentang adab minum, sebelum kita masuk kepada kitab yang kita nak baca ni. Okey. Segala minuman dan minum yang mensihatkan. Dia nak bagi tahu tentang cara minum dan minuman yang menyihatkan. Dalam bab ni dia akan beritahu tentang jenis-jenis minuman yang menyihatkan. Walaupun mungkin ada sebahagian daripada apa yang dia akan bagi tahu ini menyalahi dengan keadaan kita sekarang, maka ini diambil daripada zaman kehidupannya dulu. Jadi tak salah lah, sebab benda ni sekadar minuman, benda yang harus. Kita mungkin ada minuman yang lain yang bersesuaian dengan kita. Mungkin kita ada kaedah yang lain yang memang kita rasa lebih menyempurnakan kesihatan kita. Itu atas masing-masing. Cuma di sini dia mendatangkan beberapa daripada petua ataupun nasihat berkenaan tentang minuman dan juga adab-adab ketika minum. Baik. Yang pertama dia kata adalah air itu suatu minuman yang baik bagi negeri yang panas atau yang sederhana udaranya. Dia kata minuman yang kita minum mestilah minuman yang paling elok bagi sebuah negeri yang cuacanya panas, dan atau yang sederhana udaranya. Ada sebahagian tempat suhunya terlalu tinggi. Umpama contoh kita boleh ambil lah di tanah Arab tu, kalau panasnya bersangatan. Kalau sejuk pun sejuknya pun bersangatan. Adapun tempat kita ni suhunya sederhana. Jadi apakah minuman yang terbaik di tempat kita ni? Yang memang dia punya apa kita kata kandungannya, kemudian dia punya mudarat tidak ada. Jadi kita kena cari minuman tu. Minuman itulah yang paling sesuai dengan kehidupan kita. Dan dia nak bagi tahu apa dia minuman yang baik bagi negeri yang panas ataupun yang sederhana udaranya, iaitu suatu benda yang mengalir yang tiada warna. Air itu air yang mengalir dan tiada warna, dan tiada pula berbau atau berasa apa-apa, tetapi keadaannya boleh diminum manakala ia jernih lagi tiada kotor dan keruh. Air apa ni kita kata? Air mineral lah. Dia nak bagi tahu sifat-sifat dia. Air yang mengalir tiada warna, kemudian tak ada bau, kemudian tak ada rasa apa-apa, tetapi boleh diminum. Kemudian jernih lagi tiada kotor dan keruh, macam teka-teki. Air apa? Air mineral. Senang cerita, air mineral tu. Air mineral tu lah air yang baik untuk kita minum. Air yang paling sesuai. Kalau kita lihat daripada apa kita kata, daripada segi kesihatan pun doktor mensyorkan kita minum air
air yang bersih lah, iaitu air mineral. Air yang memang mengalami tapisan-tapisan secara semula jadi. Air yang lebih elok. Maka tiada patut minum melainkan air yang tawar lagi bersih. Mana sebaik-baik air itu air yang rasanya itu bukan daripada bahan-bahan campuran, bukan daripada air yang manis ataupun air yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Air yang tawar lagi bersih ni makna air yang tak bercampur dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan mudarat lah pada diri kita. Kenapa? Kerana memeliharakan kesihatan. Kerana iaitu air tawar lagi bersih itu memudahkan segala pekerjaan anggota dan menguatkan tubuh. Sebab itulah siapa yang memperbanyakkan minum air mineral, yakni air putih yang bersih, yang tidak bercampur dengan sesuatu lah. Kalau kita kata air pahit tu putih juga, tapi dia bercampur dengan klorin kadang. Ada bercampur dengan klorin. Yang ni klorin ni bahan yang digunakan untuk membersihkan air supaya hilang baunya, supaya hilang warna kotornya. Yang tu terkadang boleh menyebabkan kemudaratan juga. Ni memang air yang bersih, itu air mineral. Air mineral yang kita belilah. Kalau kita boleh buat tapisan sendiri kita, tu pun ikutlah. Okey. Maknanya kalau kita minum air tu, dia akan menyebabkan tubuh kita ni mudah untuk berfungsi dan juga akan memberikan kekuatan pada tubuh. Takkan mudah dihinggapi dengan penyakit lah kalau kita banyak minum air putih ataupun air bersih. Yang kedua, janganlah minum air perigi. Air perigi, air yang busuk ataupun bangar. Busuk tu satu hal, bangar ni busuk juga tapi dia sangat busuk. Sangat busuk. Maksudnya bangar ni, air yang bangar ni, dia punya dobit dia kata air yang sangat busuk. Kerana apa? Kerana tersimpan terlalu lama. Air itu tersimpan terlalu lama. Terkadang air itu molek asalnya oleh kerana kita simpan lama sangat dalam bekas tempayan ke ataupun duduk dalam telaga pun terlalu lama, air itu dikata jangan minum. Jangan minum. Okey, atau dia kata air yang bangar baunya, makna yang sangat busuk, yang tersimpan lama. Kerana apa? Kerana air itu akan merosakkan kesihatan. Air dalam perigi tu memang kadang kita nampak jernih je, tapi kita tak tahu kandungan dia tu macam mana. Sebab tu air dalam perigi ni disuruh masak dulu. Jangan kita minum macam tu saja. Cuba tengok budak-budak kita kalau minum air yang tak masak, air perigi, air pahit dan sebagainya, cacing dalam perut dia. Ini kesan daripada minum air yang seumpama tu. Tapi kalau minum air mineral tak berlaku cacing. Tapi kalau minum air yang kita kata air perigi, air yang busuk seumpama air sungai, ataupun air yang bercampur dengan sesuatu, ataupun air yang dah bertakung lama dan sebagainya, air tu dia kata jangan minum. Kenapa? Akan membahayakan kesihatan. Okey. Jadi saya rasa sampai situ dululah. Sebab lepas ni kita nak sambung lagi satu kitab, itu kitab Haid Istihadah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada kuliah malam esok. Pada adab yang seterusnya, yang ketiga, sayujianya air itu ditapis sebelum meminum akan dia. Okey, insya-Allah kita sambung kitab ni pada malam esok insya-Allah.